Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka lana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan untuk duduk dalam majlis ilmu setelah kita menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita berzikir dan berdoa. Mudah-mudahan segala amal yang dilakukan akan menjadi sebagai satu ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita menyambung tuan-tuan pada muka surat 109 membicarakan tentang tertib para ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini, adalah menjadi tugas dan tertib yang utama bagi seorang alim, mana orang yang berilmu, iaitu memimpin orang awam dengan perbuatan-perbuatan sebelum perkataan. Ini jadi kewajipan. Apatah lagi pada waktu hari ini kita melihat manusia semakin jauh. Mereka lalai dengan banyak perkara, dengan hiburan, dengan kecanggihan alat elektronik, kan? Jadi manusia dia makin jauh dengan Allah. Kita ingat masuk masjid ni nak tumpu ibadat, sebab rumah Allah Ta'ala ni disebut dengan masjid. Masjid itu diambil daripada kalimah sajadah, tempat sujud. Tapi tak jadi juga. Orang masuk masjid ni bukan kita kata tempat ni tempat ibadat, tapi tak jadi juga, tuan-tuan. Lalai orang masuk, dia lalai. Hatta dalam rumah Allah Ta'ala pun lalai. Yang kita kata kalau kita masuk dalam masjid ni memang kita nak ibadat, tapi kita lari daripada matlamat asal, kan? Kita lari daripada matlamat asal. Jadi dengan sebab itu hari ini makin, kalau di luar makin lalai, orang lagi lalai dengan Allah. Semakin lari semakin lalai orang dengan Allah Ta'ala, jauh daripada Allah. Hari ini orang-orang berilmu juga lalai kerana mengikut kehendak sesuatu golongan atau sesuatu puak, kan? Pun jadi lalai juga. Jadi dengan sebab itu ulama-ulama yang disebut ulamaul akhirah ini, dia punya tanggungjawab yang cukup besar. Sebab tuan-tuan, ahli agama ni dia tidak boleh beruzlah. Orang agama ni yang ada ilmu yang Allah Ta'ala beri, dia tak boleh bersuluk sampai tak bercampur dengan orang. Dia kira dia je, aku nak selamatkan aku, yang kau nak masuk neraka terlantak kau lah. Tak boleh. Kita duduk satu kapal, tuan-tuan. Kerana dunia ini diumpamakan dia satu kapal. Makna kalau orang lain teruk, engkau pun habis. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah Ta'ala sebut wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu. Mana hendaklah kamu ni rasa bimbang, takut, kan? Kalau Allah Ta'ala dia turunkan azab sebab ada orang yang buat maksiat, ada orang yang buat derhaka dengan Allah, dia bukan seorang kena. Kita tengok contoh yang paling dekat, walaupun kita kata jauh jugalah, kan? Tsunami di Aceh itu, tuan-tuan, hanya segelintir je. Yang kata buat maksiat, buat pesta tu hanya 600 orang je.
Tapi satu Aceh Allah Ta'ala timpakan. Hatta kita yang dekat-dekat ni, Pulau Pinang, semua terasa. Sebab tu kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ulama dia tidak boleh beruzlah. Dia tak boleh bersuluk, memencilkan diri sampai tak irau dengan orang lain nak jadi binasa, tu dia punya pasal, tak boleh. Sebab kiranya Allah Ta'ala turunkan bala bukan setakat orang jahat je, dengan diri dia pun sama karam. Ini bahayanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka hendaklah dia ni yang dikatakan ulama ni memimpin dengan apa? Menunjukkan perbuatan-perbuatan. Sebab tu Rasulullah SAW dia dalam dakwah dia, dakwah Rasulullah ni dakwah bilhal. Hanya orang tengok dia punya perbuatan dia. Rasulullah tak cakap pun. Tengok Rasulullah punya layanan, Rasulullah akhlak Rasulullah, itu menjadi satu daya tarikan kepada orang untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum Rasulullah mengeluarkan perkataan ni. Kerana pada diri sendiri tu, sebab tu Rasulullah Allah Ta'ala menyebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri kamu tu Muhammad, diri kamu ada contoh ikutan yang terbaik. Makna orang tengok Rasulullah pun orang boleh contoh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka ini menjadi tanggungjawab pada ulama, pada orang-orang alim, supaya mereka kena masuk dalam masyarakat, mengislah masyarakat. Dan bahawasanya ia tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu perkara kebaikan, melainkan ia sendiri telah melakukannya. Jadi kalau kita nak islah orang, kita dah islah diri kita dululah. Nak suruh orang datang masjid, memang dia tak tinggal masjid. Hari ni banyak yang tak jadi begitu. Maknanya kadang-kadang bila kita ni, maaf-maaf cakap, maknanya kadang-kadang segelintir kita ni bila dia mengajar, dia menyampaikan, tapi apa yang disampaikan itu tak boleh masuk di dalam hati orang, kerana yang menyampaikan itu tak buat seperti mana apa yang disampaikan, kan? Sebab tu Ibnu Abbas mengatakan, aku yang paling bimbang ni bagi orang yang berilmu ini, kata Ibnu Abbas, aku paling bimbang pada orang yang berilmu ni seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Dia menyeru orang supaya buat baik dalam keadaan dia melupakan dirinya sendiri. Itu bahaya, tuan-tuan. Itu kecelakaan besar bagi orang yang berilmu. Kecelakaan yang besar. Dia suruh orang buat tapi dia tak buat. Anak tak buat tak apa, anak ustaz. Itu bahaya, tuan-tuan, bahaya. Ini ustaz-ustaz yang macam ni, dia tertipu dengan syaitan. Bahaya, tuan-tuan. Sebab tu Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini mengingatkan kepada kita, mana orang yang nak ajak orang baik-baik, dia terlebih tahduk. Dengan sebab itulah apabila orang bertanya kepada Rasulullah, kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Aisyah ni, dia kalau dia jawab, dia confirm, dia boleh takkid dengan, dia boleh kata ya, Rasulullah ni mana kana khuluqul Quran, akhlak Rasulullah ialah akhlak Quran. Dan dia memang yakin apa yang dia cakap, sebab apa yang dilihat seperti mana yang ada dalam Quran, itulah gambaran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni tuan-tuan, kalau adalah orang tanya macam mana suami kau, dia nak jawab tu dia kena tunggu masa tu. Dia tengok dulu, dia pandang kiri kanan, suami ada ke tak ada, kan tak? Dia nak bagi jawapan tu, dia tengok dulu. Dia kata, saya ni kan kalau buka ni aib suami pula, tapi memang tangkai jering lah. Wah, itu yang malam tu lah, kan? Sebab tu tuan-tuan, kan itu
yang terzahir dalam kehidupan. Tapi Aisyah bila ditanya je bagaimana akhlak Rasulullah, terus jawab, kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah akhlak Quran. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, itulah akhlak Rasulullah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Maka dikata apa? Melainkan ia sendiri telah memulakan dan mengambil berat terhadap perkara itu, dan tidak melarang seseorang dari kejahatan, melainkan dia telah menjauhkan diri daripadanya. Mana dia nak tegah orang daripada buat jahat, dia dah jauhkan, kan? Dia dah jauhkan. Kemudian melainkan ia telah menjauhkan diri dan bersikap tegas dalam meninggalkannya. Bukan setakat menjauhkan, memang dalam bab ni dia adalah orang yang terlalu tegas. Kalau dia kata tak boleh, tak boleh je. Tak ada apa yang boleh mengubah dia punya. Kenapa? Kenapa apa yang tak boleh buat? Kerana ianya datang daripada Allah dan Rasul. Sebab tu tak boleh ubah. Jangan sebab lantaran kepentingan diri, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Kerana ada orang yang menjualkan ayat Allah Ta'ala dengan harga yang sedikit, kerana nak mencari kepentingan dunia, kerana nak mencari maknanya tempat di hati manusia. Mereka sanggup menggadaikan apa yang Allah Ta'ala perintah. Kenapa? Nak cari kesukaan manusia, sukaan makhluk. Ini bahaya tuan-tuan, ini bahaya. Jadi bila dia dah mendapat tempat yang macam ni, dia akan berusaha untuk menjaga tempat dia jangan hilang, kan? Dia akan berusaha. Aku nak, anak nak kena jaga anak juga. Nanti anak tolong minta, nanti anak macam mana? Dia nak usaha supaya tempat dia, pengaruh dia, penghormatan dia akan tidak hilang daripada dia. Jadi dia akan buat apa-apa yang boleh menjaga dan menyelamatkan diri. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hendaklah dia menjadikan ilmunya, amalannya dan pengajarannya semata-mata tertuju hanya kepada Allah Ta'ala. Apa yang dibuat semuanya cari redha Allah, bukan cari redha makhluk. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, dulu suka jugalah ceramah-ceramah ni, pergi orang undang ceramah. 2 tahun-tahun ke belakang ni saya tak berapa gemar duk ceramah tuan-tuan. Sebab bila orang telefon, dia kata, ustaz boleh ceramah? Kata boleh. Ustaz nanti kalau dalam ceramah cakap macam ni pun kan boleh. Dah aku pula jadi penyampai pula. Itu yang aku tak gemar, kan? Kita nak jari dia punya perantaraan, dia nak cakap tak boleh. Dia kalau ustaz cakap ni, ustaz tak side mana-mana. Dia kata ustaz angkat pun bawah je, gini kan? Kita pula jadi maknanya kambing hitam pula. Dah memang kita hitam pun, kan? Untuk menyampaikan niat dia tu, mungkin ada orang-orang yang ni yang tak bersalah, kita pula menanggung dosa. Sebab tu saya kata kalau jemput ceramah, sekarang saya tak nak ada ceramah-ceramah lagi. Memang banyak yang tak betul, bagilah orang lain nak ceramah. Saya lebih suka mengajar macam ni, 45 minit, 50 minit cukup. Kita bercakap ada asasnya, ada kitab yang kita baca. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, biarlah orang nak kata ustaz ni nama nak jemput ceramah pun payah lah kata, kan? Tak apalah, panggil orang lain, kan? Yang boleh maknanya menyampaikan apa hajat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maknanya kita kena jaga-jaga. Sebab bila kita buat yang ni kan, dia tidak jadi mardatillah lagi. Kenapa? Kerana kita ni menjadi perantaraan kepada maksud seseorang, kan?
menjadi menyampai kepada maksud seseorang. Yang orang ni dia marah kepada seseorang, dia tak boleh muat, jadi kita jadi bahannya. Oh, tak boleh dah. Ahli-ahli agama tak boleh buat gitu, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti mana apa dia kata, untuk memperoleh keridaan, makna hanya dengan niat memperoleh keridaan Allah dan akhirat, tidak disekutukannya, tidak disekutukan Allah Ta'ala itu dengan yang lain, seperti mencari pangkat, kan? Atau mencari harta, atau mencari kedudukan, ataupun harta benda dunia. Tak boleh sama sekali, kan? Tak boleh. Sebab tu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah liyubahiya bihi ulama aw liyumariya bihi sufaha aw la yasrifa bihi wujuhan nas ilahi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Sesiapa yang menuntut suatu ilmu yang dimaksudkan untuk memperoleh keridaan Allah. Ni tuan-tuan datang ni kan, datang ni belajar ni kan nak cari redha Allah. Tuan-tuan datang ni sebab apa? Cara datangnya kan ke masjid, datang lepas semayang, tujuannya apa? Duduk dalam majlis ilmu kerana nak faham tentang ilmu, supaya keluar daripada jahil. Ini kan semuanya nampaknya jalannya kan memperoleh redha Allah. Tapi dia kata apa? Lalu ia menggunakan ilmu tadi dengan sebab datang masjid, dengan sebab makna duduk dalam majlis ilmu, maka dia menggunakan dia punya tariqah ini, jalan ini, supaya apa? Disebut orang, dia tu orang alim, dia tu orang kaki masjid, kan? Dia gitu. Maknanya tuan-tuan, dia ada, dia gunakan wasilah tu. Yang datang masjid duduk main tu, wasilah ni tak. Kalau dia datang masjid selalu-selalu, nanti orang tahu. Kita kalau nak cari orang apa ni yang mengurus masjid, kita kena cari orang yang datang masjid. Dia dah niat dia lain. Itu semua bahaya tuan-tuan, bahaya. Tu yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia menuntut ilmu dengan pertama kerana redha Allah, dan menggunakan ilmu itu untuk apa? Tujuannya bertengkar-tengkar dengan ulama. Maksudnya apa? Berdebat. Berdebat dengan ulama. Ni gini, ni dalil, ni dalil. Nak cari siapa hebat. Sampai ulama tak boleh jawab, maka dia rasa hebatnya. Ini bahaya. Ataupun dia kata mengangkat diri atas orang yang kurang akal, kan? Mengangkat diri atas orang yang kurang akal. Orang bodoh, kan? Dia pun cakap dengan orang bodoh ni, keluar dalil, supaya orang tu hebat betul, kan? Dia ni hebat betul. Cakap dengan orang bodoh. Yang dicakap tu tak tentu betul, tak betul, sebab yang dengar tu orang bodoh belakang. Jadi tuan-tuan, orang yang dengar tu hebat, ayat Quran, tak tahu yang dengar bahasa Arab pun dia kata Qurannya rupanya lain dia baca. Sebab tak tahu. Orang tak tahu, tak dapat membezakan Quran ke hadis ke, mana kalam manusia ke, tak dapat dibezakan. Atau dia kata apa? Untuk menarik minat orang kepadanya. Dia belajar ilmu, maksudnya apa? Dia keluar menuntut ilmu tu memang cari redha Allah. Tapi bila dia ada ilmu, tujuannya nak menarik perhatian orang. Siapa yang ramai, ustaz yang ramai followers, tu yang paling bagus, kan? Sekarang ni orang ustaz-ustaz ni dia nak jaga populariti, dia jaga followers dia. Mana dia pergi, orang ni datang, orang situ tak ada pun,
orang kata masjid engkau ramai, rupanya orang daripada Pahit Dalam pun datang lah. Orang Gate Baru haram tak ada, tapi bukan masjid Gate Baru ni kan. Haram Jadah tak ada kan. Semua orang luar kerana followers dia ramai. Dia pergi mana-mana ni, pengikut tegar dia ada kan. Jadi dia kerana apa tuan-tuan? Dengan ilmu untuk menarik minat orang akan tertarik. Kalau mengajar je, parking tak ada tempat kan. Tak ada tempat orang nak parking kan. Masjid pula dia punya kawasan tak buka pula, orang nak parking pun tak boleh kan. Tapi peminat dia ramai, Masya Allah. Dia tujuan dia tuan-tuan kerana nak mengumpul peminat. Macam kita ni tak ramai peminat, seorang dua. Yang peminat kita orang rumah kita dengan anak kita, itu je kan? Itu pun nasib. Siap-siap orang rumah kata, Allah, abang aku ni dah lalu aku dengar kat rumah ceramah kan, tak payahlah subscribe lagi kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan tertipu tuan-tuan, jangan tertipu. Atau dia kata apa? Nasaya, perkara-perkara ini nasaya akan menemui Tuhan kelak pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepadanya. Jadi orang yang menuntut ilmu dengan niat-niat yang demikian, maka dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Maka pengarang ataupun musannif ini menutup pada bab muqaddimah dia, membicarakan tentang ilmu, ulama dan sebagainya dengan satu doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min ahwali ahli an-nar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kami, dan ajarkanlah kami ilmu yang mendatangkan manfaat kepada kami, serta tambahkanlah kami ilmu itu, alhamdulillah, syukur atas segala hal dan keadaan, dan kepadamu pula kami berlindung dari segala bencana para penghuni api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi selesai pada mukaddimah, kita masuk kepada bahagian yang kedua, membicarakan tentang peribadatan. Masuk pada bab perihal sembahyang. Sembahyang ni penting tuan-tuan, kerana ibadat yang mula-mula dihitung. Awwal ma yuhasabu 'abdihi yaumal qiyamah as-salah. Ibadat yang mula-mula dihitung di hadapan Allah Ta'ala ialah sembahyang. Ini sembahyang ni kalau gagal tuan-tuan, maka gagallah yang lain. Sebab tu sembahyang merupakan perintah yang Allah Ta'ala taklifkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nabinya dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Mi'raj, dipanggil untuk menerima taklif kewajipan solat. Adapun ibadat yang lain, puasa, zakat, haji, semuanya di dunia. Tapi semayang, kenapa Allah Ta'ala panggil Rasulullah SAW sebelum mentaklifkan kefarduan? Nak menunjukkan semayang ni bukan satu ibadat yang main-main, bukan satu ibadat yang calang-calang kan? Maksud kena ambil berat. Gagal solat, gagallah yang lain-lain. Itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang diterahkan. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, moga-moga Tuhan tambahkan kami dan kamu dengan pengetahuan agama. Sebab itu disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan kepada kita, bila Allah Ta'ala nak memberikan kebaikan kepada seseorang kan, maka diberikan kepahaman kepada agama. Wa man yuridillahu khairan yufaqqahu fid din. Mana tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala nak beri kita kebaikan dunia akhirat ni,
maka Allah Ta'ala beri kepahaman agama. Orang-orang yang tak diberi kepahaman agama oleh Allah, mana tak ada kebaikan. Lepas tu kita batu hari ni tuan-tuan diberi kepahaman agama, boleh duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan tahu kenapa tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu? Sebab tuan-tuan tahu penting, fadilat, kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Kenapa tuan-tuan muslimin dan muslimat datang berjamaah? Kerana tuan-tuan tahu kelebihan solat berjamaah. Kenapa begitu? Kerana Allah Ta'ala telah memberikan kebaikan pada tuan-tuan. Sebab tu syukur dengan Allah. Sebab tu kita boleh datang. Sebab Allah Ta'ala telah memberi kebaikan. Maka jangan kita hinangkan kebaikan yang Allah Ta'ala telah beri ni. Jangan dihinakan, jangan dilalaikan kebaikan ni. Jangan tak diambil berat. Nanti Allah Ta'ala boleh tarik balik. Berapa ramai orang yang dulunya rajin masjid, lama tak nampak kan? Dah tak ada kat masjid dah. Selalu jumpa pagi-pagi kedai kopi ada, tapi kat masjid dah tak ada. Kerana Allah Ta'ala menarik balik kebaikan yang Allah Ta'ala dah bagi tadi. Oleh kerana dia tak jaga, Allah Ta'ala tarik balik. Sebab tu tuan-tuan, jangan sampai kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni ditarik balik. Bermakna apa? Ketika mana Allah Ta'ala telah beri kita, boleh kita masuk dalam masjid, boleh kita mendirikan solat jemaat, bermakna Allah Ta'ala telah memberi rezeki yang berkah kepada kita. Dia beri rezeki ya. Tuan-tuan, ramai lagi kat luar yang Allah Ta'ala belum rezekikan dia. Duit itu semua hilang tuan-tuan. Ni rezeki ni yang sampai ke akhirat, rezeki yang kekal di sisi Allah. Ni tak boleh bayar tuan-tuan. Ni tak boleh bayar dengan wang ringgit kan? Berapa ramai yang Allah Ta'ala beri rezeki dia lapang, tapi tak apa ramai orang yang lapang boleh datang ke masjid. Kerana dia berikan makna rezeki untuk dia hidup dekat atas dunia, tapi dia tidak sampai kepada akhirat. Sebab tu kita syukur dengan Allah. Hari ni tuan-tuan, kita diberi rezeki dua dapat. Dapat rezeki dunia, diberi sihat, dapat rezeki akhirat. Kerana dengan inilah kita nak bawa balik depan Allah. Sebab tu kita disyukur kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan ada kepahaman agama ni lah kita boleh hidup berjaya. Berjaya bukan setakat dunia, ada kejayaan akhirat. Kerana ada tuan-tuan, Allah Ta'ala gambarkan manusia, satu kelompok manusia, satu golongan manusia, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia minta hanya kebaikan dunia aja. Rabbana atina fid dunya hasanah kan? Ada yang kumpulan lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia dia minta baik, akhirat pun minta baik. Jadi kita jangan masuk kumpulan orang yang meminta kebaikan dunia je. Allah Ta'ala akan bagi. Kita minta dunia, Allah Ta'ala akan bagi seperti mana yang kita minta. Kerana sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala dia bagi, tapi di akhirat tak ada. Mana yang kita nak? Kita nak dunia aja kan? Kita boleh hidup senang, kita boleh hidup apa yang kita nak dengan keadaan Allah Ta'ala bagi, ataupun kita nak hidup maknanya satu lagi alam yang lebih kekal di sisi Allah Ta'ala, yang kita tidak akan kembali pada kehidupan dunia yang asal. Macam mana tuan-tuan? Itu kita kena fikir kan? Maka dia kata apa? Dan memimpin kami ke jalan yang lurus, serta menghindarkan kami daripada segala kejahatan diri dan kemahuan hawa nafsu. Bahawasanya sembahyang itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Solat tiang agama kan? Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh menegah pelakunya daripada perkara keji dan mungkar. Jadi kan sesuai betapa besar sembahyang itu punya fungsi dan peranan. Orang yang meninggalkan solat bermakna dia terdedah dengan perkara keji dan mungkar.
kan? Orang yang meninggalkan solat bermakna dia termasuk dalam golongan orang yang meruntuhkan agama. Dia termasuk dalam golongan orang yang meruntuhkan agama. Kita ni tuan-tuan tidak seperti mana orang dulu. Orang dulu nak menghidupkan agama, nak beramal dengan agama, terpaksa mengorbankan diri, menumpahkan darah, membuang harta benda, kan? Mereka terpaksa berkorban, tuan-tuan. Tiba-tiba kita jadi orang yang mutakhir. Kita tak pergi berkorban, agama telah tersedia pada kita, diperintahkan kita mendirikan solat, kita tinggalkan solat. Perumpamaan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat ni tiang agama. As-salatu imaduddin, sembahyang tiang agama. Siapa yang meninggalkan, dia menuntuhkan agama dia. Jadi kita jangan jadi orang yang salah seorang daripada penyumbang kepada keruntuhan agama. Kalau seorang, kalau yang tak semayangnya puluh ribu, juta orang yang tak semayang. Itu sebab hari ni kita tengok kenapa Islam tidak terhadapan, kerana penganutnya lemah. Penganutnya lemah, kan? Waktu dipanggil hayya 'alas solah, masjid tak ramai lagi. Adalah satu dosa. Sekarang dia baru kita tengok ramai sebab penjarakan sosial, kan? Kita tengok ramai. Kalau disusun balik, adalah dua saf, adalah satu saf setengah, kan? Tak ramai. Sedangkan Allah Ta'ala memberikan, bila Bilal melakukan hayya 'alas solah, dirikan solat, maka Allah Ta'ala menjanjikan dengan solat itu hayya 'alal falah, iaitu orang yang mendirikan solat ialah orang yang berjaya. Jayanya bukan setakat dunia, akhirat pun dia berjaya, kan? Mungkin dia tak faham dengan panggilan tu, itu pun boleh jadi juga. Ni bahasa Arab, aku tak apa faham lah, kan? Tapi takkan hidup 30 tahun, 40 tahun tak pernah tanya apa makna lafaz tu. Dengar daripada kecil, tuan-tuan, keluar je terbit daripada perut ibu, orang pun hayya 'alas solah, kan? Hayya 'alal falah, dia azan dan diiqamah, kan? Sampai hidup 60 tahun takkan tak pernah tanya hayya 'alas solah tak apa. Takkan bingai berbenar. Tapi bukan orang sini dan tuan-tuan lah, tak pernah nak tanya. Takkan jahil berbenar lah. Tak nak mengambil tahu langsung. Didengar 5 kali sehari, takkan tak pernah nak tanya. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang mendirikan solat tu, mendirikan solat, Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka kemenangan, kejayaan. Tapi berapa ramai masih leka lagi, kan? Kita tengok tu hari Jumaat tu, Bilal dah azan kedua tu, kan? Dah azan kedua tu, masih ada lagi yang lalai lagi. Waktu tu lah baru nak masuk, sibuk nak ambil wuduk. Lepas tu masuk semayang, Pak Imam cepat, dia komplain Pak Imam, apa Pak Imam kat sini cepat benar, kami baru angkat takbir, engkau duduk kat tandas lama-lama, kan? Tu yang nak naik angin Pak Imam, ya. Dia boleh duduk buat persidangan cogom dekat tandas, isap rokok, kan? Sedangkan masjid ni zon larangan merokok. Kalau kita datang tu, wah dia nak sorok, kan? Dia masuk ke dalam baju, berasap je, baju terbakar, nak sorok, kan? Dia malu dengan Pak Imam, dia tak malu dengan Allah, kan? Pelik tu, tuan-tuan.
Masjid ni diwatakan kawasan larangan merokok, tuan-tuan. Tuan-tuan nak hisap rokok ni ke apa ke, pergi hisap kat luar. Tak boleh hisap dalam kawasan masjid. Dan memang sesuai lah dekat masjid ni tak boleh hisap rokok. Sebab apa? Sebab di dalam masjid dan kawasan masjid ni banyak malaikat rahmat Allah. Malaikat rahmat Allah Ta'ala banyak, kerana malaikat akan rasa tersinggung dengan bau yang tidak enak. Waktu tuan-tuan, Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu menghampiri masjid bagi orang yang makan benda ni. Zaman Rasulullah orang tak hisap rokok, tapi orang Arab dia suka makan bawang putih. Bawang putih ni mulut berbau. Rasulullah kata, siapa yang makan benda ni jangan hampiri rumah kami. Nak tunjuk tuan-tuan, tak boleh mulut berbau datang masjid. Kenapa? Malaikat-malaikat rahmat tersinggung. Malaikat maut yang tak tersinggung, sebab dia nak sentap nyawa kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Sebab tu kita kena ambil ingatan, kan? Jadi kena ikut betul, tuan-tuan. Bahawasanya sembahyang 5 waktu sesudah 2 kalimah syahadah, duduknya pada sisi agama laksana ia sisi tubuh. Pada agama macam dia sepadan tubuh. Jika orang tidak boleh hidup tanpa kepala, demikian pula dengan agama tidak boleh teguh dengan sembahyang. Dan agama ni akan runtuh lah kalau sembahyang tak didirikan. Agama seseorang itu akan runtuh kalau sekiranya tak didirikan. Yang beragama tu tak mendirikan solat, runtuh. Seperti mana yang dimaksudkan. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kami dan kamu dalam golongan orang-orang yang sentiasa memelihara solat, memelihara sembahyang, sentiasa mendirikan sembahyang dan khusyuk. Sembahyang satu bab, nak khusyuk satu bab. Jangan mendirikan solat. Allah Ta'ala kata apa? Wa aqimus solat, wa aqimus solat. Dirikan solat, dirikan solat. Tapi dalam mendirikan solat tu ada lagi maknanya tanggungjawab, iaitu mengkhusyukkan solat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang mukmin, iaitu orang yang khusyuk dalam solat. Makna kalau sembahyang tak khusyuk, dia tidak dikira mukmin yang berjaya. Oh, macam ni ustaz, kalau kita tak berjaya tak payah sembahyang lah. Itu lagi nak kena balon, kan? Jangan tuan-tuan. Mana kena berusaha ke arah sampai jadi khusyuk, sampai jadi khusyuk. Sebab itu arahan, itu perintah. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim. Nah, maknanya tuan-tuan, celaka dah orang yang solat, orang yang lalai dalam solat dia, orang yang lalai. Di sana dia ada 2 tafsiran. Ulama kata ialah orang yang lalai, maknanya sampai mengabaikan solat. Yang keduanya, maksud lalai di sini ialah memang dia masuk solat tapi dia lalai dalam solat. Mana-mana dia pemikiran dia pergi, kan? Allahu Akbar, baca, mulutnya baca, mulut, lisannya baca tapi tak sampai ke hatinya. Lalai, tak tahu. Assalamualaikum, dah habis ni, sampai semayang tu habis pun dia tak sedar. Dia lalai. Orang rokok, dia rokok tapi tak tahu apa. Ini pun dimaksudkan lalai. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, serta menjaga waktu-waktu solat, waktu semayang. Demikianlah bunyi firman Allah Ta'ala telah mensifatkan pada hambanya yang mukmin, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
Perihalalah sembahyang dan sembahyang pertengahan, serta tegakkanlah berdiri mematuhi akan perintah Allah Ta'ala. Mana sembahyang yang fardu itu 5, kan? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Ni kalau tuan-tuan nak tahu dia punya sejarah-sejarah sembahyang waktu ni, boleh kita buka dalam kitab apa ni, kitab Muniyatul Musalli, syarah tahqiq bagi kitab Muniyatul Musalli yang ditahqiqkan oleh seorang ulama daripada Patani, kan? Kitab Al-Wafi. Dia mentahqiqkan, dia sebutkan sembahyang zuhur ni mana dia punya asal dia, kisahnya daripada mana, kan? Yang sembahyang tu 4 rakaat, kenapa jadi 4 rakaat, kenapa subuh itu 2 rakaat, kenapa maghrib itu 3 rakaat, ada sejarahnya, sumber ni semua ada. Tu kena tengok dalam kitab fiqh. Kemudian 5 sembahyang yang tersebut itu tidak harus ditinggalkan sama sekali pada bila-bila masa. Sembahyang tak boleh tinggal, tuan-tuan, atas 2 asbab je: terlupa, tertidur. Itu je. Terlupa memang kerana dilupakan, tertidur kerana memang tak sedar. Pada zaman Rasulullah SAW, dalam satu pemusafiran Rasulullah SAW, sampai tengah malam penat, para sahabat kata, "Ya Rasulullah, kita berhenti dululah, tidur, penat." Maka Rasulullah pun kata, "Wahai Bilal, kita berhenti." Jadi Bilal kata, "Ya Rasulullah, Tuan hamba tidurlah dulu, nanti bila masuk subuh saya kejutkan." Jadi Rasulullah dia bersandar kepada badan unta. Ni unta punya badan bersandar, bersandar macam ni, duduk bersandar. Jadi Bilal pun bersandar juga. Lah semua tak bangun subuh. Rasulullah bangun dulu, tengok dah cerah. "Ya Bilal, mana?" "Ya Rasulullah, aku pun tak sedar." Itu baru guna tertidur, kan? Kita ni sebab tertidur sebab apa? Kita sebab tertidur yang tak bangun subuh sebab apa? Bukan sebab tu kita cari sendiri. Kita cari sendiri, kan? Main game sampai tengah malam, main game. Orang muda sekarang bukan orang muda je, mak-mak pun main game, kan? Dia melayan anak, dia pun sama main game kok. Suami isteri duduk kat kedai, saya tengok main game. Makan dah ada depan lah, kalau tak nak bagi aku. Main game, kagut betul. Anak tu tengok je, ayah aku ni hilang akal lah, pergi kedai tak nak minum, main game. Suami isteri main game, mereka main game. Allah, pening kepala, tuan-tuan, kan? Jadi pening, kan? Dia lalai sebab jadi begitu, kan? Perkara-perkara yang tidak munasabah, sampai tak bangun subuh. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi jangan sampai jadi begitu. Itu yang hari ini jadi masalah itu. Sampai tengah malam duk berlumba motor. Minggu lepas berpuluh-puluh orang masuk lokap, semuanya 100% orang Melayu, kan? Saya nak keluar masjid, kata apa selalu kat balai polis kandang dia punya ramai orang, ada kematian ke apa ke? Setelah 2 hari, mana lambat nak terima tu, buat Facebook tak ada, kan? Setelah 2 hari orang bagi tahu kena tahan. Compound pada malam itu 100,000 dapat. Semua orang Melayu, tuan-tuan.
Remaja-remaja Melayu yang berlumba bukan ada lesen kan, tak ada lesen. Anak-anak gadis pun ada kena tangkap. Yang sponsor motor bapak sponsor motor, berlumba nak mati cepat, alhamdulillah kan. Tuan, muslimin dan muslimat, anak-anak jadi dilanai kerana benda-benda yang tidak memberi manfaat kan. Jadi tuan-tuan, kita tengok begitu kan. Maka dia kata apa? Sembahyang, 5 sembahyang tersebut tidak harus ditinggalkan sama sekali pada bila masa pun, selagi seorang itu sempurna akal dan berfikiran. Dia lagi semana mukallaf, selagi mana baligh, maka sembahyang wajib tuan-tuan, wajib. Takkan yang macam ni tak baligh lagi. Macam ni tak baligh lagi, hilang akal kalau tak baligh. Dah, sembahyang wajib. Sembahyang wajib tak boleh tinggal, sekalipun dalam keadaan tua, lemah, sakit, tenat, sembahyang tak boleh tinggal. Rasulullah SAW, salli qiyaman, fa in lam yastati' fa qu'udan, fa in lam yastati' ala jambi. Sembahyang berdiri. Kau tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak mampu baring, pakai isyarat. Sembahyang tetap tuan-tuan. Selagi mana kalau orang rumah kita bawa, bang ni bubur bang, bubur je, sembahyang wajib. Sembahyang wajib. Sembahyang wajib. Yang duduk dekat hospital tu, siap tanya nurse, besok makan apa? Sembahyang wajib. Siap tanya nurse, besok makan apa? Sembahyang tak? Mana nak sembuh penyakit? Kan? Lepas tu kita tengok kepahaman. Sebab tu sebelum dia masuk kepada bab-bab ni, diceritakan kepentingan ilmu. Dia kalau tak ada ilmu tu, dia tak anggap, dia tak tahu benda, maka dia anggap sembahyang ni, ibadat ni, perintah Allah Ta'ala ni benda yang memang biasa-biasa je. Dia tidak anggap itu satu kewajipan, satu tanggungan yang mesti disempurnakan. Adapun sembahyang pertengahan itu, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam sebuah hadis yang sahih, ialah sembahyang asar. Tuhan telah menyebut sembahyang ini kerana kelebihan dan keutamaannya, dan perkara itu telah terkenal dan termasyhur di dalam Islam, sehingga sampai sebab turunnya kelonggaran kepada sembahyang khauf, iaitu sembahyang ketika mana bahaya. Allah Ta'ala sebut hafizu ala salawati was salatil wusta. Ayat ni ayat yang telah, maknanya sebelum ayat ini turun tuan-tuan, dia ada ayat nasah mansuh. Kalau orang belajar ilmu tafsir, dia ada ayat nasah mansuh. Ayat ini sebelum dimansuhkan, sebelumnya ayatnya begini: hafizu ala salawati was salatil wusta salatul asri. Itu ayatnya sebelum. Kemudian ayat ini dimansuhkan dengan datangnya ayat ini, hafizu ala salawati was salatil wusta. Asal ayat tu sebelum, ketika mana permulaan turun, hafizu ala salawati was salatil wusta salatil asri, memang disebut gitu. Jadi insyaAllah nanti kita membicarakan bagaimana hadis yang menyebut bahawa sembahyang asar ni bukan sahaja orang Islam je yang faham. Orang-orang kafir dulu pun dalam masa peperangan, mereka dah kenal solat asar ni. Dia dah tahu dah ada solat asar. Ada dalam satu hadis yang diriwayatkan, insyaAllah panjang umur kita bertemu sekiranya diizinkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi